Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Tan Sri bagi isu kesesakan penjara yang baru-baru ini diambil dan diangkat oleh Tan Sri, dan kerana saya dan rakan-rakan terlibat bersama dengan Tan Sri, saya rasa Tan Sri Yang di-Pertua telah memberikan suntikan nafas baru untuk peranan Dewan Negara, dan juga saya harap ini adalah permulaan yang baik di mana Dewan Negara boleh memainkan peranan yang penting dalam membantu kerajaan, membantu eksekutif, bidang eksekutif untuk menjalankan tugas-tugas mereka, terutamanya dalam keadaan COVID-19 dan selepasnya. COVID-19 telah mengubah keadaan bukan sahaja di negara kita tetapi juga di seluruh dunia. Banyak isu yang kita abaikan dulu seperti kesesakan dalam penjara memerlukan idea baru, kerana di kalangan pesakit positif COVID-19, 10% daripada penjara, dan di antara banduan dan juga pegawai, 10% banduan telah mengalami kes positif COVID. So ini sebenarnya satu masalah yang memerlukan perhatian kita, dan menurut Tan Sri, satu jawatan kuasa Dewan Negara dan bersama dengan Dewan Rakyat akan ditubuhkan. Kita menunggu Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membentang usul di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara supaya mewujudkan satu jawatan kuasa bersama Dewan Negara, Dewan Rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang baik. Kita dalam keadaan politik juga yang agak mungkin ada masa mengelirukan. Tapi yang penting ialah semangat bipartisanship, semangat bipartisan dan semangat kita menyelesaikan masalah bersama harus digalakkan. Dan saya harap Dewan Negara di bawah pimpinan Tan Sri boleh menjadikan satu pengasas ataupun promoter untuk mempromosikan idea bahawa ahli-ahli politik dan juga pimpinan negara ini memerlukan satu budaya baru supaya kita boleh bekerjasama atas isu. Kita memang ada perbezaan. Kita ada perbezaan parti, kita ada perbezaan mungkin ideologi, mungkin idea, tetapi yang penting ialah isu-isu yang kita hadapi, terutamanya isu COVID, adalah isu bersama, dan rakyat memerlukan kerjasama di antara kita, tak kira parti, untuk menyelesaikan masalah ataupun membawa idea baru dalam keadaan pasca COVID-19. Saya juga ingin sentuh isu tentang LCS, Littoral Combat Ship. Littoral Combat Ship adalah satu isu yang saya bawa pada bulan September, dan sekarang ni apa yang saya difahamkan ialah satu, bahawa PAC sedang membuat siasatan, dan juga Kementerian Pertahanan telah melapor kepada SPRM, dan difahamkan bahawa SPRM telah menjalankan siasatan. Tetapi apa hasil itu, saya mohon kepada Kementerian Pertahanan untuk memberikan penjelasan dan juga memaklumkan Dewan ini, supaya Dewan ini dimaklumkan apa status siasatan yang telah dijalankan oleh SPRM dan juga oleh Kementerian Pertahanan berkenaan dengan isu LCS. Isu LCS ini, seperti saya kata pada bulan September, melibatkan sekurang-kurangnya 1 bilion ringgit yang telah hilang dan tidak dikesani. Saya difahamkan bahawa satu forensic accounting,
Forensic audit telah dijalankan oleh Bausert, dan forensic audit yang dijalankan oleh Bausert ini saya difahamkan merangkumi satu tempoh yang berakhir pada 2014. Saya tidak pasti, so saya memohon kepada Kementerian Pertahanan supaya memberikan penjelasan dan maklumkan Dewan ini adakah betul bahawa forensic audit yang dijalankan hanya sampai tempoh 2014 dan tidak sampai sekurang-kurangnya 2019. Saya cadang forensic audit ini harus sampai ke tahun 2019 kalau tidak sampai setakat ini. So ini adalah permohonan saya kepada rakan-rakan saya di Kementerian Pertahanan, dan saya juga ingin bawa di sini kepada rakan-rakan di sini dan juga Tan Sri bahawa pada tahun lepas, 2 hari bulan Disember tahun lepas, mantan Menteri Pertahanan Saudara Mat Sabu telah membentang satu Defence White Paper atau kertas putih pertahanan, dan kertas putih pertahanan itu diterima oleh dua parti, bipartisan acceptance, diterima oleh pembangkang pada masa itu, dan ketua pembangkang pada masa itu ialah Menteri Pertahanan sekarang. Dan Menteri Pertahanan sekarang telah janji bahawa kertas putih pertahanan akan diteruskan dan akan jadi rangka untuk Kementerian Pertahanan dan juga negara kita. Saya ingin cadang di sini, di bawah kertas putih pertahanan, 3 pelan harus dirancangkan dan diuruskan. Satu ialah pelan pelaburan pertahanan negara, kedua ialah dasar industri pertahanan negara, ketiga ialah rangka tindakan kapasiti pertahanan. Mungkin umum tidak semestinya faham ini bahawa procurement atau pembelian aset-aset pertahanan tidak semestinya boleh dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun di bawah rangka rancangan Malaysia. Biasanya satu pembelian mungkin memerlukan satu pemikiran ataupun rangka fikiran sepanjang 20 tahun. Satu aset yang dibeli memerlukan maintenance, memerlukan MRO dan memerlukan human capital, memerlukan pegawai-pegawai dan juga pekerja sivil dan pekerja tentera untuk jangka panjang sekurang-kurangnya 20 tahun. So ini memerlukan satu pelan yang lebih panjang dari segi perspektif, sekurang-kurangnya 10 tahun dan mungkin melebihi. Dan ini adalah 3 pelan yang dicadangkan oleh Kertas Putih Pertahanan. Dan pada hari ulang tahun ke-87 Angkatan Tentera Malaysia, Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Dato' Sri Haji Afandi bin Buang TUDM telah menjelaskan dalam ucapannya tentang penelitian semula pelan-pelan pembangunan keupayaan pertahanan, strategi ketahanan negara ataupun SKN akan disemak semula agar ia selaras dengan suasana strategik semasa yang telah dijelaskan dalam Kertas Putih Pertahanan. Berdasarkan SKN yang baru ini, pelan pembangunan keupayaan bersepadu atau Joint Capability Development Plan akan dihasilkan juga. So saya cadang kepada Kementerian Pertahanan supaya menggariskan pelan, 3 pelan ini, dan yang penting ialah kita perlukan joiners ketiga-tiga cabang ATM. ATM tidak boleh beroperasi secara berasingan. Apa yang kita hadapi di suasana strategik sekarang ni tidak lagi semacam dulu. Dulu mungkin kita boleh fokuskan army ataupun tentera darat, tetapi sekarang ni kita memerlukan joiners, operasi yang bersama dan juga strategic picture yang bersama supaya kita boleh menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang, termasuk dari Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah satu
medan yang kita memerlukan lebih perhatian daripada ahli-ahli parlimen dan juga daripada kerajaan, supaya kita boleh mengatasi apa sahaja cabaran yang mungkin kita hadapi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih Tan Sri, terima kasih kepada semua. Terima kasih.